Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program SME Show Off
Untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Mitret Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Sdn Bhd, SME Corporation Malaysia dan Superdynamic Sdn Bhd. Jadi pada hari ini anda bersama saya, Sazi Asfihan dari Digital Apps. Jadi sebelum saya mulakan, saya mohon kepada penonton yang sedang menonton sekarang ini untuk sharekan video live ini, dan kalau nak komen sila komen. Anda boleh kongsikan pendapat dan pandangan anda dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Selain itu juga kita dapat memupuk semangat keusahawanan bersama-sama, kerana tanpa anda siapalah mereka, betul tak? Dan bertemakan mula berikit azam langit, kemungkinan anda adalah salah satu daripada penggiat aktif dalam industri PKS tempatan pada masa depan, insya-Allah, dan menjadi pemangkin kepada pembentukan masa depan negara. Support lokal, support PKS. Jadi bersama saya di dalam talian sekarang ni iaitu Puan Regina, iaitu pemilik kepada Di Mami Resipi. Selamat datang Puan. Selamat datang. Sihat Puan? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Puan sebab sudi bersama kita dalam program SME Show Off kali ini pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat kerana memberi peluang kepada usahawan PKS mempamer dan memasarkan produk mereka dengan platform yang sangat-sangat dramatik begini. Terima kasih. Ya, betul tu Puan, saya setuju. Jadi Puan, boleh Puan perkenalkan diri Puan dan juga company Puan apa yang Puan buat. Silakan Puan. Okey, saya Regina Lambor. Saya adalah pemilik Di Mami Resipi yang beroperasi dari Lubuk Antu, Sri Aman, Sarawak. Saya mahir dalam penghasilan produk coklat buatan tangan dan juga mengeluarkan produk ikan sangkar batang air. Produk coklat saya ada 8 perisa, iaitu perisa yang diambil dari favorite local food, makanan eksotik penduduk Borneo, bukan saja di Sarawak, malah di Kalimantan dan juga dari Sabah. Jadi ada 8 perisa nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail, dan saya juga menghasilkan produk ikan sangkar. Memandangkan lokasi Lubuk Antu adalah dari batang air, jadi batang air adalah salah satu daripada kawasan pengeluar ikan sangkar yang terbesar di Sarawak. Ya, itu dia. Batang air, siapa yang tak tahu batang air khususnya yang berada di Semenanjung. Batang air itu lokasinya berada di Lubuk Antu, antara kawasan yang banyak sumber ikan, sumber protein kat situ. Jadi saya nak tanya Puan Regina kan, macam mana boleh berminat nak buat bisnes ikan sangkar ni? Boleh kongsikan bersama kita? Silakan. Yang pertamanya, Lubuk Antu adalah di batang air. Pada dasarnya ada satu rancangan daripada kerajaan yang katanya satu daerah, satu produk. Jadi batang air merupakan satu area, satu kawasan yang sangat strategik. Pemandangan di situ adalah empangan hidro batang air. Jadi saya tidak mahu lepaskan peluang untuk menternak ikan di situ. Ikan di situ juga ada penternakan ikan di situ ada dikawal sedia oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak dan juga dari Jabatan Kimia Sarawak serta dari Sarawak Energy. Jadi produk yang dikeluarkan dari sangkar ikan batang air adalah yang sangat-sangat berkualiti. Suki untuk tidak lebih nikmat ini. Yang saya lihat yang saya faham lah, antara produk ikan sangkar batang air, jenis ikan yang kita dapat tengok kat sini iaitu ikan masin jelawat dengan ikan talipia. Ada ikan lain tak selain ikan-ikan ni? Kita ada ikan masin jelawat, kita ada ikan talipia merah batang air, kita ada ikan patin, kita ada juga ikan lampam dan juga ikan ulu sungai. Boleh saya share screen kan? Saya ada screen dekat sini. Okey, silakan. Okey. Ya. Pada share screen. Okey, itu dia. Kita tengok screen yang di-sharekan oleh Puan Regina. Itu dia, ikan masin jelawat batang air. Itu ikan masin jelawat. Tapi sebelum tu,
kita akan datang ke sini lepas habis PKP. Saya jemput juga di mana-mana di pelosok Malaysia boleh datang ke Batang Air. Ini adalah kawasan penternakan ikan kami lah. Saya rasa lebih daripada 200 peserta penternak ikan sangka di sini dan saya adalah salah seorang daripadanya. Boleh tahan sebab saya biasanya peternak ikan sangka ni biasa di kalangan golongan lelaki, tapi kita tengok kali ni saya tengok di kalangan golongan wanita juga mengusahakan bisnes ikan sangka ni. Puan yang memang dari kecil tu memang suka makan ikan ataupun hobi memancing ke macam mana? Yang memang suka makan ikan. Ikan adalah sumber protein yang sangat baik, bang. Ya, betul itu. Sebab protein yang baik untuk badan. Okey, soalan seterusnya Puan. Setakat ini ada berapa sangka yang ada dekat tempat pemeliharaan tu? Dan jumlah anggaran satu sangka tu biasanya berapa ekor dalam satu sangka? Kalau saya punya sangka sini ada lebih daripada 100 lebih lubang lah. Lubang kita panggil dekat sini lubang ini ada 100 lebih. Dan dalam satu lubang ini dia mengikut, saya ada 2 kategori lubang. Satu daripadanya ialah satu kategori yang lebih besar, lebih kepada 20 lebih kaki lah. Dan juga ada yang 10 kaki. Jadi yang 10 kaki itu kita boleh isi dalam 300 hingga 500 ikan, ekor ikan. Dan yang lebih besar itu kita boleh isi daripada 500 lebih hingga 1000. Oh, boleh tahan banyak. Dan soalan yang seterusnya, macam mana Puan memperoleh benih ikan untuk dipelihara? Sebab mungkin ada yang audiens atau penonton luar sana nak tahu lah. Boleh kongsikan? Silakan. Ya, benih ikan pada asalnya ada supplier benih ikan. Kita selalunya kita melalui persatuan penternak ikan sangka yang sekali lagi saya katakan disedia oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak, terutama di bahagian perikanan darat. Jadi kalau kita ada masalah nak ambil benih ikan, boleh saja kontak ke pejabat mereka, dan jika kita tahu dekat mana company yang ada supply untuk benih ikan, kita boleh carilah dekat mana-mana. Dekat Kuching banyak sebenarnya, dekat daerah Bau, dekat Kuching, dekat Setiawan, banyak-banyak. Kita boleh Google saja. Dan soalan yang seterusnya lah, nak tanyalah. Okey, benih ikan dah tahu dah. And then kita nak jaga ikan tu pun perlukan makanan. Dan apakah jenis makanan yang Puan bagi pada ikan tu? Adakah yang saya tahu, yang saya faham ada jenis TP1, ada 9931, ada 9932. Apa jenis makanan? Mungkin boleh dikongsikan sebab apa mungkin ada orang yang luar sana dia nak tahu ada sama tu macam saya bagi makan ikan dekat akuarium tu kan? Untuk ikan tilapia batang air, saya fokus kepada tilapia lah sebab kadang-kadang lampam dan juga jalawat juga sama. Untuk tilapia batang air kita gunakan saja baja gold coin. Kita panggil gold coin, senang saja gold coin. Kalau yang besar, kalau yang starter untuk bibi ikan tu kita bagi 987. Untuk yang bawah kita bagi 988 dan untuk yang begitu. Ada gold coin, ada dinding, ada kagel, banyaklah, banyak. Dekat sini kita selalunya pakai gold coin. Dan selalu Puan pakai gold coin lah. Ya. Sebab dia lebih bagus ke macam mana tu? Ya, bagi saya lebih bagus. Lebih bagus, lepas tu lebih bagus. Itu yang korang boleh dengar lah ya. Pada penonton luar sana boleh dengar. Ini orang yang berpengalaman, dia tahu mana yang bagus. Dan berdasarkan pengalaman Puan lah saya nak tanya. Soalan simple je. Susah ke nak jaga ikan sangka sebenarnya? Bagi orang yang nak pemula. Silakan. Sebenarnya semua perkara tu kita tak boleh kata dia susah atau sukar sebab tarifan seseorang tu tidak sama. Tapi bagi saya kalau kita mahu kepada sesuatu benda, mahu kepada sesuatu bidang, perlu usahalah. Memang kalau nak seribu daya kalau nak seribu daya, tak nak seribu dalai. Lepas tu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, sesuai dengan tema kita. Kalau ada minat main gedah je. Ya, betul. Lepas kita minat, kita ada ilmu pengetahuan juga. Kita kena cari juga, kita dengar pengalaman orang, kita belajar benda yang baru dan sebagainya lah. Dia sebut pasal ilmu pengetahuan ni, Puan ada pergi kursus ke yang dianjurkan oleh kerajaan ke dan sebagainya?
Kalau ada Sangat boleh kongsikan. sangat banyak tuan. Sangat banyak untuk menghadiri kursus-kursus daripada kursus asas penternakan, pemberian makan, daripada beberapa agensi dan jabatan hinggalah kepada pemasaran, packaging dan juga bagaimana cara memilih selain daripada kita pasarkan produk segar, kita boleh juga buat pemprosesan seperti yang saya buat inilah. Puan ceritakan sikit produk-produk antara produk yang Puan dah buat. Boleh ceritakan sikit secara ringkas. Okey, secara ringkas, pertamanya kita memang menjual ikan segar, tetapi kita juga ada pilihan untuk produk pemprosesan, iaitu dengan industri asas tani lah. Kita melibatkan diri dalam perniagaan sekunder, produk yang kedua lah. Jadi kita buat ikan masin dilawat, kita buat ikan pekasam, kita buat sambal ikan ini bagi saya punya nenek mesti sudah makan pekasam. Nenek saya suka makan pekasam. Pagi dia goreng pekasam bau kuat. Teruskan. Sedap. Ya, ini adalah ikan masin. Ini adalah pekasam ikan jelawat. Ini yang paling famous sekarang ni. Dan semua produk di Mami Resipi ini adalah halal. Adalah produk yang telah pun diregisterkan, didaftarkan di JAIS Sarawak, dan semua produk di Mami Resipi adalah halal. Kita ada ikan salai, ikan ulu sungai dan sebagainya dengan harga yang sangat berbaloi. Saya tengok kebanyakan harga-harga yang produk yang Puan keluarkan harga RM15. Rasanya harga tu sangat mampu milik kepada orang, affordable lah kita katakan kan. Dan dengan harga affordable sangat berbaloi, sangat berbaloi kan. Mana nak dapat tu Puan? Ya. Mana dapat nak beli? Saya nak beli tapi kat mana nak beli tu? Boleh. Kita ada sekarang ni kita tengah bincang dengan PPNS, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak. Sudah esok pun kita akan hantar mereka punya PO yang mereka sudah order, dan kita juga ada coming soon dekat Emarise nanti. Kita sudah ada dekat Ion Mall Kuching. Lepas tu dekat platform online kita ada di Shopee, di Lazada dan juga di Agrobansa. So Shopee ada, on platform online ada, dekat Agrobansa pun ada. Jadi lah, Puan dah guna semua platform yang ada kan. Tetapi kan, apa cabaran kita kan mengalami berlaku masalah penurunan COVID-19 sejak tahun lepas? Ada kesan tak? Sebenarnya dia tidak terlampau, tidak ada lah saya nak katakan masalah yang sangat sukar. Kalau kita pasal pemasaran, masalah persaingan, itu bukanlah masalah lah bagi seorang usahawan. Itu adalah satu persaingan yang sehat dan sebagainya. Kita tak boleh ambil itu sebagai satu masalah lah. Cuma sekarang ni kalau kita nak katakan pandemik COVID-19 ni, ini memang ada masalah sebab kita kesukaran untuk mendapatkan macam pembungkusan untuk kita punya packaging, sebab lambat untuk transport dan sebagainya. Itu masalah yang sebenar lah. Untuk masalah pemasaran dan sebagainya, kita tidak ada masalah sangat sebab kita ada agensi-agensi yang sangat aktif untuk bantu kita, seperti SME Corp. Kita juga ada MARA, kita ada Jabatan Pertanian, kita ada banyak sekali agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang bersedia untuk membantu untuk pemasaran. Jadi ada soalan selingan lah berkaitan dengan cabaran ni. Ada tak pernah pengalaman Puan sepanjang mengusahakan ikan sangkar ni ada orang curi ikan dalam sangkar? Itu bank pun boleh dirompak. Bahasa yang tidak, bahasa yang biasa. Bank pun boleh dirompak kan. Ini kan lagi ikan di sungai. Ada, maksudnya orang boleh sambung. Memang ada lah. Masalah kecurian, masalah keselamatan, macam ada haiwan-haiwan pengganggu dan sebagainya. Itu kita atasi lah. Kita ada persatuan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi soalan yang terakhir untuk bahagian ini, kiranya ada orang orang di luar sana yang sedang menonton yang nak mencuba mencuburi dalam perusahaan ikan sangkar ni, apa tips yang Puan boleh kongsikan yang kepada semua yang menonton lah, kepada orang ramai atau yang nak cuba? Pertamanya ialah tetapkan target lah. Target, lepas tu kita pastikan lokasi. Lepas kita tahu target, kita ada lokasi yang sesuai. Lepas tu pertamanya ialah kita cari dulu pengetahuan, sebab pengalaman memang
untuk bergantung pada pengalaman 100% tidak cukup lah. Kita pergi kepada pengetahuan. Lepas tu yang paling penting kita pergi kepada agensi yang terlibat. Agensi terlibat lah. Kalau ikan sangka kita pergi ke Jabatan Pertanian di bahagian peternakan ikan, bahagian ikan darat dan sebagainya. Pergi kepada yang betul dan percaya kepada proses. Alright, terima kasih Puan. Itu berkaitan dengan ikan sangka, tapi sebenarnya kalau tengok di Mami Resipi ni, nama macam produk makanan, restoran ke apa, tapi sekali imbas tengok data latar belakang ikan sangka. Tapi ada lagi satu produk yang Puan ceritakan tadi, iaitu produk Borco. Kita tengok sekarang ni dalam slide tu. Jadi Borco tu maksudnya apa Puan? Sila kongsikan. Borco tu Borneo Cocoa, Borneo coklat. Borneo coklat. Yeah. Kenapa pakai Borneo coklat? Sebab Borco dia gunakan semua sumber-sumber dari Borneo, termasuk dari Sabah. Saya tengok setiap produk ni dia ada aspek, ada trust of love. Dia macam kalau kita tengok yang Cadbury kan dia ada goodness in everyone, tapi yang untuk yang produk contohnya yang ini coklat ni ada setiap produk tu dia ada aspek dia. Dan saya suka yang aspek trust of love tu. Jadi boleh kongsikan. Trust of love. Sebenarnya begini, Borco ada 8 perisa. Perisa yang paling Borco ingin ketengahkan ialah perisa daripada madu kelulut. Madu kelulut adalah, kita tahu dia pati serangga, sesuatu yang dihasilkan dari serangga, dan serangga kelulut dari Borneo ini adalah dari hutan belantara yang betul-betul tulen. Jadi itu adalah liquid mas, dan kita hasilkan madu kelulut ini dalam bentuk pralin yang ada shape love, kan, shape love. Jadi ada bentuk dia macam apa nama dia tu shape tu love tu sebenarnya bentuk adalah perasaan cinta dari Sarawak. Ini dia dari Borneo. Okey. Jadi kenapa dia ada trust of love, value of love, ada refresh of love dan energy of love. Dia adalah bergantung kepada mitos dan legenda, kandungan yang ada di dalam ini. Kandungan contohnya kalau madu kelulut, kita orang di dalam mitos dan legenda di Borneo, kita katakan ini adalah satu daripada cecair yang apabila dimakan adalah satu alat yang menjadi ejen memuliharakan dalaman badan kita. Itulah. Jadi itu adalah value of love. Kalau terung asam, kalau lada hitam pudina itu adalah fresh of love. Dia ada sebelum Puan pergi lebih jauh sebelum Puan pergi lebih jauh, kalau korang nak tahu yang berada di luar sana, produk Borco ni dia sangat unik tau. Tak akan jumpa di mana-mana negeri kecuali negeri Sarawak. Sebab apa? Dia antara produk yang menggunakan elemen tempatan ke dalam makanan, pelbagaian ramuan tulen berdasarkan mitos dan legenda etnik Pulau Borneo. Contohnya kita tengok yang di sini yang Puan boleh tunjuk yang coklat lada pudina tadi. Coklat lada pudina. Okay. Bayangkan coklat guna lada hitam lah Puan, betul tak? Dia pakai lada hitam dan juga hitam. Dan kita tahu kat Sarawak ni, okey, pada masa sekarang ni lada hitam masih merupakan salah satu tanaman kontan yang penting sebagai punca pendapatan kira-kira 67,000 penduduk di kawasan pedalaman Sarawak, dan keluasan purata kebun ladang adalah 1.2 hektar. Lada hitam banyak ditanam di beberapa daerah di bahagian Kuching, Semaran, Siaman, Betong dan Sarike, dan masalah lain okey. Dan anggaran semasa kawasan penanaman lada ialah kira-kira 13,000 hektar. Jadi Sarawak memang terkenal dengan lada hitam dia, dan Puan Regina dibuat satu benda yang sangat inovatif lah dalam memasukkan rasa lada hitam ke dalam coklat dia buat. Untuk lada hitam Tuan, untuk lada hitam juga kita ada balancekan manis gula apung, garam gula nipah dengan garam Bekalan, garam bukit dari Bekalan. I see. Sangat menarik. Sebab kalau kita tahu, seperti mana kita tahu bahawa lada hitam ni ada pedas. So untuk balance kan tu Puan balancekan dengan gula apung kan. Gula apung dengan garam Bekalan. Puan boleh ceritakan sikit tentang coklat terung asam? Ini adalah favorit. Ini favorit Malay Tuan. Orang-orang Malay daripada 8 perisa ini adalah favorit untuk Malay, untuk masyarakat Melayu.
Mereka Okey, suka Puan. terung asam inilah. Kenapa? Macam mana boleh terfikir buat coklat terung asam ni? Sebab terung asam ni kalau begini ceritanya, Cik. Yang Okey. panjang nanti, terung Bila asam ceritanya? ni adalah makanan kalau Dayak, Okey. terung asam ini adalah makanan selepas ibu-ibu bersalin. Jadi dia memberi kandungan jika dicampur dengan salai akan memberi merangsang hormon untuk menghasilkan susu ibu. Jadi ia adalah satu lagi dia adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat padulah untuk jadi apabila dihaluakan, apabila kita keringkan, dia akan seolah-olah serasa kismis. Dia ada serasa kismis. Jadi apabila dicampur dan digabungkan dengan coklat, kita pakai dark coklat, dia rasa dia akan bercampur. Dia ada manis, masam dan juga ada kepahitan sikit. Puan cerita menyebabkan rasa air saya meleleh. Untuk pengetahuan Puan, saya memang minta coklat lah. Tapi saya nak try lepas ni, coklat Borco. Tapi Tuan, ada satu lagi yang sangat bagus untuk dimakan. Inilah produk utama. Ini coklat pelajo. Coklat pelajo ni, ini dalam mitos Iban, mitos Dayak Iban. Pelajo ini adalah satu kudapan yang bagus dimakan oleh para gadis untuk kulit muka. Oh, I see. Ya, itu mitos. Mitos lah. Tapi yang saya Ya, faham, mitos. buah empit ataupun empelajur ni hanya terdapat di Sarawak. Dia dikenali sebagai, dia ada banyak nama kan? Buah pelajau, buah peraju, pelajau, empelajau. Betul kan? Dia rasa dia macam kacang apa? Kacang Dia macam almond. almond. Dia rasa almond. Tapi dia bukan almond, dia almond. empit. Tu yang menarik tu. Satu lagi kepada yang ada setengah daripada penonton kita yang mungkin daripada Semenanjung, dia tak tahu apa tu empelajur. Jadi contohnya macam teruk asam. Teruk asam kat Semenanjung memang tak banyak. Dia bentuk dia bulat, berwarna oranye, dia bulat lah terung dia. Dan kalau ikutkan dalam bahasa saintifiknya, teruk asam ni adalah Solanum ferroling. Kita pergi pada ni sekejap. Dan teruk asam ni juga dikenal sebagai terung pasai bagi masyarakat di negara Brunei Darussalam, Chong Bulu bagi masyarakat di Kalimantan dan Republik Indonesia, Wakong bagi masyarakat di Laos, Tambang Buruh bagi masyarakat Filipina, Singkade bagi masyarakat di Myanmar, Yong Koidi bagi masyarakat di Vietnam serta Mok bagi masyarakat di negara Thailand. Jadi keunikan yang ada, khususnya teruk asam ataupun kita panggil teruk Iban, dimasukkan dalam elemen keluaran produk iaitu dalam coklat. Jadi sebab tu saya cakap produk keluaran Barco ataupun di Mami resipi ni sangat menariklah kepada yang belum tahu ataupun belum mencuba, boleh try order, khususnya dari Semenanjung lah. Okey, boleh try order dan cuba dan dipasarkan di pasaran luar. Dan Puan, dan nak cerita lebih banyak lagi produk seperti local prints, nama macam-macam. Takut kita tak ada kesempatan masa. Ini Tuan, yang paling famous local prints, sekarang ni. tunjuk sikit. Oh, Raja White. Ini sekarang ni, nanti kita pergi ke local prints. Okey. Yang ini adalah coklat Raja White. Raja White ni, kalau kita fikir, kita ada orang yang akan coklat ini diambil daripada Raja Sarawak. Ini bukan saja daripada history Tuan. Ini dicipta berdasarkan pemujaan semangat padi. Itu yang orang yang sangat terkenal di Borneo. Padi itu dianggap sebagai satu spirit yang lebih tinggi dari segala-galanya. Tanpa padi tidak ada makanan. Kalau makanan mati, macam itulah. Yes. Yang ini adalah daripada beras wangi Lingga. Beras wangi dari daerah Lingga, Seri Aman. I see. Ini kita pergi, ini local prints. Local print ni dia famous, dia terkenal sebab dibuat dari sagun beras hitam Bario. Itu saya biasa dengar beras hitam Bario. Hitam Bario. Jadi ini ada solid, lepas tu rangup. Yang ini kalau kita ada pirasa durian, orang ada coklat durian yang Borco, dia pakai salai durian. Kita buat dodol durian. I see. Ini adalah salai durian. Semua ada, elemen Borneo semua ada dalam tu. Nak apa lagi kan? Okey, ada lagi Puan yang belum diceritakan lagi? Boleh dikongsikan? Okey. Ini kalau kita nak beli coklat Borco, kita boleh pilih 4 coklat dalam satu box.
dan kita boleh pilih mana-mana 4 daripada 8 lah. Ini pralinnya. Harga dia berapa Puan? Ya, Harga dia berapa kat pasaran tu? harga murah saja, Syed. RM20 saja untuk ini. RM20, not bad. RM150. Berpatutan. Dan kat mana nak dapat Puan? Saya nak beli coklat bokol Puan ni. Ini ada di Bollywood Kuching. Bollywood Kuching. Ada di Ion Mall Kuching ada, dekat Lazada pun ada, dekat Shopee pun ada. Ya, murah saja ni. Alright. Jadi kepada sesiapa nak try coklat bokol boleh pergi ke lokasi yang disebutkan oleh Puan Regina tadi, dan berbaloi kalau beli produk ni kita support local, support PKS. Jadi soalan yang terakhir lah, apa harapan Puan lah dari segi marketing pemasaran lah, ataupun sasaran Puan dalam memasarkan produk-produk Puan khususnya lah. Silakan Puan. Ya, terima kasih. Borko adalah the color of Borneo. Orang kata itu Borko adalah gambaran budaya Borneo. Menikmati Borko, kita akan menghayati semangat Borko, pengalaman kepelawanan antik, mesra dan misteri. Jadi target pemasaran kita adalah untuk membawa Borko keluar. Kita mahu Borko menjadi satu seperti diplomat untuk Sarawak, diplomat untuk Borneo. Dan dia adalah eksotik makanan Borneo. Dia ada diambil daripada asli produk Borneo, jadi dia adalah wakil untuk coklat Borneo. Itulah harapan kita, semoga suatu hari nanti Borko boleh present Borneo. Jadi itu dia dari Puan Regina daripada The Mami Recipe, dan saya harapkan produk ni pun boleh pergi ke antarabangsa ya. Sebab saya tengok produk ni bukan kaleng-kaleng, nampak. Sebab saya tengok tu memang dah tahu, memang boleh pergi jauh sebenarnya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Puan Regina kerana sudi bersama kita pada hari ini. Jadi kepada semua penonton, kalau nak tahu mana nak dapatkan produk, anda boleh rujuk di website di Mami Recipe, dan juga boleh WhatsApp nombornya di 011863 407 untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Jadi saya rasa itu saja kita punya SME Show Off. Puan, terima kasih Puan. Nanti jumpa lagi next time. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kepada anda semua, kita mulakan dengan tema Mula Berdikir Azam Langit, support lokal, support PKS. Kalau tanpa anda, siapalah mereka. Jadi marilah bersama-sama kita support industri PKS tempatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.